Alfia Studio. Kitab tu boleh khatam insya-Allah, tapi dengan masa yang agak panjang lah. Agak panjang. Jadi hari ini saya bagi kuliah umum dulu. Kuliah umum mungkin satu hari nanti kalau boleh dikhususkan 3 hari 3 malam tu, insya-Allah kita main. Saya rasa mungkin dah khatam dah kot kitab Syama'il kan? Dah pernah khatam kitab Syama'il? Oh, tak pernah lagi. Kalau tak pernah, insya-Allah kita boleh aturkan selepas daripada ini. Tapi kena mengaji subuh lah. Memang kena duduk tu jangan mangkit. Seorang mangkit. Belah kali saya mangkit juga. Baik, alhamdulillah, berkenaan dengan mahabbatur rasul, berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu topik ataupun satu tajuk yang tidak ada kesudahannya perbincangan kita. Walaupun kita dah selesai bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Awwal dah selesai, ni dah masuk bulan Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir lah. Rabi yang kedua. Dah termasuk pada Rabiul Akhir dah. Tetapi sebenarnya cinta kita dan juga pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bertepi, tidak boleh sampai kepada penghujungnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkait rapat dengan kita, dan kita walaupun semasa hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersama dengan Nabi, bukan sepatutnya kehidupan kita semasa Nabi hidup sahaja, tetapi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu menjadi satu keperluan kepada kita untuk mengetahui dan terus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh hadir di dalam mimpi-mimpi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahkan boleh hadir dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan jaga, bagi mereka yang terpilih dan insan yang terpilih mampu melihatnya dengan mata kasar kita. Ini adalah anugerah dan pemberian daripada Allah Ta'ala kepada pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini sebagai muqaddimah, bagaimana cara untuk kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada apa yang kita sedang lakukan, sambutan Maulidur Rasul, kita belara. Sini ada buat belara tak? Ada lah, seronok lah belara. Kau rasa panas lah, tak larat jalan, kan? Kita buat belara, kita buat macam-macam lah, zikra sebagai satu ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang saya nak cuba pada hari ini adalah berkenaan dengan ilmu pengetahuan, kita akan mampu lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ada pengetahuan, kita akan menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas pengetahuan, kita akan ada mahabbah. Ini adalah rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kita akan mengikuti rapat akan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah ada pengetahuan, dah ada mahabbah, di situ kita akan ada yang ketiga, ittiba', iaitulah meneladani, mengikut satu perkara yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Satu perkara pun kita tidak akan menjauhinya dan tidak akan meninggalkannya, kita akan ikut satu persatu. Dan disitulah yang akan berlakunya mahabbah yang sebenar-benarnya. Sebelum kita nak pergi sampai ittiba', kita ikut. Ini mungkin kita semangat saat tengok Habib mana mai, Syekh mana mai bawa sugi, kita pun sugi hari itu seminggu. Lepas seminggu senyap lah, kan? Lepas seminggu senyap.
Mai ke majlis apa-apa semangat saat itu pakai serban seminggu, lepas seminggu tinggal kan. Itu mai pula nak apa ni, minyak wangi kasturi, kan ada majlis-majlis orang jual macam-macam, orang pakat belilah. Lepas tu seminggu, lepas tu tinggal entah hilang tak mana, tak tahulah kasturi tu. Macam-macam nah. Dia mai semangat hangat-hangat tiap ayam. Sebab apa? Sebab dia mai satu program, kita rasa nak ikut Nabi SAW. Bila berakhir satu program, habis. Bila pula nak mai semangat tu, mai pula bulan Rabiul Awal nanti baru semangat pula. Lepas tu tinggal pula. Lepas tu baru dengar cerita nak rasa nak menangis apa semua ni, habis tu tinggal pula. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan bagaimana untuk kita nak mengekali rasa cinta ini, rasa mahabbah ini dan ittiba' ini, kok mana pun mula-mula mesti dengan pengetahuan. Dan pengetahuan inilah yang disenaraikan oleh para alim ulama. Banyak ilmu yang kita boleh ambil, dan saya nak khususkan pada hari ini 5 ilmu saja. InsyaAllah lah sempat sejam kita pengajian kita. 5 ilmu ataupun 5 pengetahuan, ilmu untuk kita rasa mahabbah ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama yang disebutkan oleh para alim ulama ialah ilmu berkaitan tentang syama'il. Ilmu syama'il. Bila kita sebut syama'il, dia akan terus menggambarkan kitab apa? Kitab Imam Tirmizi. Sebenarnya kitab Syama'ilur Rasul, banyak ulama sejak zaman berzaman yang mengarangkan tentang Syama'ilur Rasul ini. Yang kita boleh kaitkan tentang rupa paras Nabi SAW. Kita akan cerita detail bagaimana Nabi SAW berjalan, bagaimana Nabi SAW ketawa, bagaimana Rasulullah SAW melawak dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW makan, Nabi duduk, Nabi tidur, Nabi bersugi. Semua itu akan diceritakan detail. Apakah jenis kenderaan Nabi SAW, pakaian Rasulullah, apa yang Nabi suka pakai. Ini adalah syama'il, bentuk tubuh Nabi SAW yang sangat indah dan sangat cantik. Dan bila kita belajar tentang syama'il, yang kalau insyaAllah kalau kita direzekikan baca kitab Syama'il At-Tirmidzi ini, pada awal bab dimulakan dengan bab tubuh, bentuk tubuh Nabi SAW, sampai akhirnya dia akan menceritakan tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bab ru'yatun Nabi, bab melihat Nabi SAW. Apa gambarannya? Sampai satu masa bila kita membayangkan tentang Rasulullah, pasti kita akan direzekikan oleh Allah untuk melihat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Salahkah kita membayang tentang Rasulullah? Tak salah. Nabi mukanya bujur, Nabi mukanya kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Ni orang panggil bukan hitam manis, ni orang panggil putih kemerah-merahan. Rambut Nabi ikan sampai menyentuh bahunya. Janggut Rasulullah SAW lebat. Misai Rasulullah SAW nipis. Gigi Rasulullah SAW ada pemisah, ada jarak-jarak dan tersusun rapi. Dan apabila bercakapnya Rasulullah SAW mengeluarkan cahaya. Ekor mata Nabi SAW panjang. Lebatnya kening Nabi seolah-olah seakan-akan bersambung. Luasnya dahi Nabi SAW. Bayang. Boleh bayang tak? Tak ada salah. Sebab apa? Nabi itu juga diturunkan, diciptakan oleh Allah manusia macam kita. Bayanglah. Boleh bayang. Dan bila kita terfikir dada Nabi bidang. Kalau ni orang sebut sadu tak sadu kan. Dada Nabi bidang. Dan kemudian dada dan perut Nabi SAW sama. Tu sunnah susah nak ikut tu. Kita dada okey, turun bawah, perut makin boroi.
dia makin naik dia gitu kan. Tu tak ikut sunnah tu. Tak ikut sunnah dan kena makan bagi kurang sikit. Jadi itu bentuk tubuh Nabi. Bulu dada Nabi halus memanjang, khutut daripada dada sampai ke pusat. Bulu dada halus. Ada bulu dada, bukan bulu dada hak jenis serabut ni. Penuh dari belakang penuh. Ini adalah gambaran Nabi berjalan laju, walaupun dilihat tenang sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah syama'il, menceritakan tentang rupa paras dan bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Bagaimana pengalaman para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu diceritakan, semua itu digambarkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan kitab-kitab yang lain. Maka kalau kita baca kitab itu, kita boleh menggambarkan, membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni macam mana. Rasulullah minum air apa? Kita tahu Rasulullah minum air apa? Yang pertama, Rasulullah minum air apa? Yang Zam-Zam. Yang tu memang confirm lah. Kan? Selain daripada air Zam-Zam, tutup tepi lah. Semua orang Islam kan minum air Zam-Zam, insya-Allah. Cuma masa kita minum jangan pernah rasa puas untuk minum. Disebutkan dalam kitab Syekh Nuruddin Aid, kena di antara sunnah minum berdiri bila selepas tawaf semua tu di dalam kawasan Mekah, minum berdiri. Minum sampai tadallu', mesti minum sampai rasa nak termuntah, bagi puas. Kadang kalau orang yang minum sekali terus rasa puas, tak mau minum dah lepas tu, dia ada ciri-ciri orang yang munafik. Minum, niat macam-macam, doa macam-macam, minum. Jangan buat basuh berak, basuh kencing je, tak boleh. Mandi pun tak boleh, makruh. Kena minum. Kalau ambil sapu-sapu muka buat berkat tak apalah, minum sampai puas. Dah puas baru kita pergi sa'i. InsyaAllah lah dia sa'i tak tahan sampai sofa marwah, tak ada marwah dia pergi tandas dulu. Nak terkencing pula kan. Tapi ikutlah keadaan, kalau mampu minum sampai puas, insyaAllah. Jadi kembali, apa air Nabi yang jenis air yang Nabi minum? Ada 4 jenis semua. Susu. Yang kedua, madu. Yang ketiga, air apa? Tahu adik air apa? Air mazah lah, air kosong kan. Yang keempat, air apa ni? Air nabis. Nabis ni apa? Nabis adalah rendaman kurma ataupun kismis yang direndam semalaman dan diminum. Itu 4 jenis air yang Nabi minum. Amalkanlah tu saja, insya-Allah kecil manis takkan main bila-bila. Ni pergi kedai teh tarik. Teh tarik kira ni pergi kedai sat lagi tu minum ni macam-macam. Kalau minum 4 jenis ni saja, insya-Allah sampai mati tak ada kecil manis. Tu dia. Ini adalah satu maklumat ilmu yang jenis minuman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Makanan apa yang Nabi makan? Nabi paling suka makan kambing, zira'. Nabi makan kambing, kaki kambing yang bahagian hadapan, 2 kaki kambing tu. Kenapa? Itu bahagian yang paling cepat masak dan paling cepat tertanggal dagingnya. Dan Nabi tak pernah makan daging lembu. Sebab apa Nabi tak bisa makan daging lembu? Sebab lembu tak ada. Lembu tak ada. Kalau lembu ada, insya-Allah Nabi makan. Tapi lembu sebahagian dari binatang yang dihalalkan. Kerbau Nabi tak pernah makan kan. Unta Nabi makan. Ayam Nabi makan.
Nah, ini adalah makanan yang Nabi SAW, dan makanan yang Nabi suka selain daripada daging adalah dubba, itu adalah labu. Nabi suka makan labu. Nah, labu kita yang macam boleh buat sawah tu, tapi labu jenis Arab ni dia lain sikit, dia memanjang sikit. Itu labu yang ada di tanah Arab. Dan Nabi SAW menyebutkan ni'amul idam al-khal. Nah, sebaik-baik makanan ataupun hidangan itu adalah cuka. Cuka, Nabi suka makan cuka. Kita ni ada cuka tin kan, cuka apple lah, apa macam-macam. Yang jangan makan terus cuka buatan tu. Tu makan insya-Allah cirih terus. Itu dengan cuka yang buah, itu Nabi suka makan. Ini adalah bentuk makanan Nabi SAW, dan banyak lagi yang disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Gambaran itu muqaddimah. Kita nak tengok Nabi macam mana pakaian Nabi SAW. Nabi tidur macam mana, miring ke, telentang ke. Nabi SAW balik rumah tak sembang ke, duduk saja ke, tolong ke, tak tolong isteri-isteri Nabi ke. Itu adalah gambaran bentuk syama'il kehidupan Rasulullah SAW yang boleh kita baca. Di sini dicatatkan ada 3 buah kitab. Yang pertama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah. Yang kedua kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul, Imam An-Nabhani juga cerita tentang syama'il. Dan yang ketiga kitab Ar-Rawdatul Basim oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Ini adalah 3 jenis kitab yang kita kena baca, baru kita nampak gambaran tentang syama'il Nabi SAW. Dia kena tak target ni. Sepanjang hidup aku ni kena faham sungguh ilmu tentang syama'il, dan 3 kitab ni mesti aku kena khatamkan. Kalau kitab Syama'il saja 3 hari 3 malam, kitab Wasail 3 hari 3 malam, kitab Ar-Rawdatul Basim 3 hari 3 malam, baru 9 hari. Habis tu mimpi Nabi saja. Itu gambaran. Tapi jangan main-main 3 hari lena. Itu tak buat apa kan. Selain daripada membaca kitab ini, kita akan rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Dia menggambarkan bayang. Sebagaimana baru-baru ni, hari Rabu baru ni, kami didatangi oleh seorang Habib, Profesor Dr. Alwi bin Hamid bin Shihabuddin hafizahullah ta'ala. Dia keturunan bin Shihab, keturunan Shihab, keturunan Rasulullah lah. Bukan Syahab Berdana. Saya kata Syahab Berdana pula, Syihab. Syihab ni memang kalau di Kedah ni ramai keturunan Syihab, ramai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk raja-raja, seluruh orang Melayu kita ni, raja-raja ni semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baru ni hebohkan keturunan ke-38 mai. Dia tak perlu nak heboh-heboh sangat. Kita di Malaysia ni kalau cari keturunan ke-37 pun ada. Sungguh. Kalau kita cari-cari keturunan 36 pun ada di Malaysia ni. Awak tak rayuan dah. Mungkin tak handsome pun Ustaz. Kalau sebab handsome lah kita sayang, ya Allah, rugilah kita. Maksudnya jauh lagi lah saya bincang-bincang lah dengan ustaz-ustaz yang lain. Kalau kita tak menafikan keturunan Nabi SAW, kita tak nafikan langsung, ahlan wa sahlan wa marhaban Nabi zuriyatin Nabi SAW fil ayil makan wa ayil bilad. Mana tempat, mana negara, keturunan Nabi, ahlan wa sahlan. Kita disuruh untuk menghormati, disuruh untuk menyayangi, disuruh untuk mencintai keluarga Nabi. Tapi yang ada dalam tanah Malaysia ni bukan 38, 37, 36, 35 pun kalau rosek-rosek ada. Bahkan alim
Ada ramai. Tapi sebab apa kita tak sanjung sampai macam tu sekali. Yang ni yang jadi pelik bin ajaib tu lah. Sepatutnya apa beza? Kita ni Syed ada, Syarifah ada, yang keturunan raja-raja ni, semuanya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa yang sebenarnya masih jauh lagi perjalanan kita nak memahamkan masyarakat kita pada hari ini. Bukan nilai kecintaan itu pada rupa paras. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak melihat kepada rupa paras. Kalaulah Allah Ta'ala melihat rupa paras, kita neraka masuk awal lagi. Muka kita, ya Allah, bukannya handsome, bukannya lawa, bukannya cantik pun, gigi pun luruh semua dah. Kalau kerana handsome, dan Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan, kena gagah, kena kuat, kena sasa, kena ketui-ketui, hak boroi masuk neraka awal lagi. Kau macam mana? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Hati ni ada apa? Ini yang Allah Ta'ala sedang lihat dan Allah Ta'ala sedang menilai. Baik, itu adalah ilmu yang pertama, syama'il. Ilmu tentang syama'il. Dan yang kedua yang kita kena belajar, yang kedua, ilmu yang kita kena belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai marhalah pertama pengetahuan sebelum sampai kepada mahabbah dan juga kepada ittiba' ialah ilmu ad-dalail. Ilmu tentang dan bukti-bukti kenabian. Bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena belajar tentang ilmu ini? Kerana hari ini ada orang yang menentang kita untuk menyambut Maulidur Rasul. Atas dasar sebab apa? Dia kata Maulid ni adalah sambut hari lahir Nabi. Kita ni, Nabi ni lahir umur apa ni? Nabi ni jadi Nabi umur berapa? Dia kata ketua kita. Kita pun kata umur 40. 40 baru sambut. Sebelum umur Nabi SAW mencecah 40 tahun, daripada awal kelahiran sampai umur 39 tu, tak masuk tahun ke 40 tu, kita tidak ada apa-apa hubungan dengan Nabi. Sebab apa hangpa nak kena sambut hari Nabi, hari jadi Nabi? Dia main hujah lagu tu. Dia tak faham tentang bukti kenabian Nabi SAW ini, bahawa Nabi ini ditentukan bukan sejak daripada Nabi umur 40, sebelum segala kelahiran ataupun sebelum wujudnya alam ini pun Allah Ta'ala sudah menetapkan Nabi SAW, Nabi Muhammad kita ni sebagai penghulu kepada Nabi SAW. Itu dalil. Itu dalil. Kita tak payah sambut. Kita sepatutnya sambut hari Nabi diwahyukan. Persoalannya bila hari diwahyukan Nabi? Persoalannya bila? Hari apa? Khilaf panjang di kalangan para alim ulama. Lepas tu dia kata pula hari lahir Nabi pun khilaf. Ada yang kata 8 Rabiul Awal, ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 11. Pasal apa pi sambut 12? Kita tak sambut 12 lah. Kita masuk bulan Rabiul Awal, hari-hari nyanyi sambut. Tu dia. Dah tu macam mana? Dia kata pula sahabat Nabi tak pernah pun sambut. Pasal apa kita nak kena sambut? Ni orang tak faham tentang ilmu dalail. Dia kata kalau sahabat Nabi sungguh pun tak sambut, tetapi kita tidak mampu menandingi cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bukti saya beri satu contoh sudah. Pada waktu Nabi sedang berhijrah, nak berhijrah. Bila Nabi nak hijrah tu, Nabi diletakkan tawaran kepada seluruh kaum musyrikin Mekah
Siapa dapat tangkap Nabi, hidup ataupun mati, akan dibayar upah 100 ekor unta. Macam 100 buah Ferrari lah hari ni. Tu dia, kalau sebiji Ferrari pun 500,000, kena 100, pakai tak duduk lidah lah. Tempah hotel di pulau private sana, mana duduk pondok lah, tak ada duduk pondok lah. Tak ada. Nabi kata Masya Allah, punya tawaran yang hebat yang telah diberikan oleh pemimpin musyrikin Mekah pada waktu itu. Maksudnya siapa duduk dengan Nabi, dia akan terdedah nyawa dia, akan mati. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Ali, ni Maizat, tolong ganti tempat tidur saya, tolong berlakon jadi macam saya nak berhijrah. Apa-apa jadi pun kira halal lah, no? Tu dia. Sayyidina Ali, budak, dia piduk, dia selimut. Tu kalau musyrikin Mekah tak buka dulu selimut tu, pakai kena tikam, mati saja lah betulnya. Itu gambaran cintanya sahabat Nabi. Kita boleh tahu tu. Andai katalah Nabi itu ada, kita pun hidup zaman Nabi. Nabi kata, ni saya nak hijrah ni, Pak Mat tolong saya duduk tidur tempat saya. Pak Mat berfikir, betul ke ni, saya lagi tak ada jumpa bini, tak ada jumpa anak, kan? Sebab apa? Kita duk fikir macam-macam. Ni aku pun tak ada kahwin lagi ni. Contohnya duk fikir, saya nak tak kahwin lagi, betul-betul. Senari masih lagi budak pada waktu tersebut, nak menggambarkan bahawa betapa mereka cinta dan sayang, tiada galang gantinya, melainkan nyawa pun mereka sanggup. Satu lagi contoh, satu hari sahabat Nabi SAW yang kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, beliau terlewat satu rakaat sembahyang subuh. Terlewat. Nabi kalau habis sembahyang, Nabi akan kalih belakang. Kalih belakang, Nabi akan tengok siapa tak main. Kalau 2-3 hari tak main, Nabi tanya, ni macam mana Pak Long ni tak main? Tapi Nabi tak kata lah, Pak Long, saya bagi mudah cerita hari ni kan, ni buat Pak Long ni tak main, 2-3 hari tak main. Ada siapa tahu tak cerita pasal dia? Tak ada. Kalau tak ada, jom kita pergi ziarah dia. Lepas subuh tu kira pergi ziarah. Apa abang tak main, sakit kau? Kalau macam tu kau malu tak main sembahyang. Pergi ketuk pondok ni, makcik 3 hari tak main sembahyang ni, apa cerita? Tak larat. Tak larat siapa? Jom kita bawa pergi hospital. Dah buat tak larat. Buat tak larat. Bukan tak larat pasal sakit. Nabi akan pergi ziarah. Macam tu kalau memang penuh sedia. Pemimpin kalau ada macam tu hari ni ke, penuh masjid surau. Sebab apa? Dia ambil berat tentang sembahyang. Bila Nabi kali-kali tengok sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, kaya, lewat satu rakaat. Habis sembahyang, Nabi tanya, pasal apa alamat? Allah, semalam sibuk sikit. Semalam ada barangan import daripada Mesir sampai 600 ekor unta. Penuh dagangan. Kargo lah kita kata hari ni. Dengan barang-barang semua penuh. Dia kata tak dan terlewat duk susun-susun barang apa semua ni, terlewat sikit. Lepas tu Nabi pun kata, rugilah, kamu telah rugi mendapat satu pemberian yang besar daripada Allah dengan kamu tidak sembahyang bersama-sama dengan aku di awal waktu. Dengar rugi tu, Abdul Rahman ni balik sedekah semua 600 ekor unta. Sedekah semua 600 ekor unta dengan dagangannya, sedekah semua. Kita boleh buat tak tu? Bukan kata sekok unta, sekok lembu pun fikir 2-3-4 kali. Kalau aku sedekah ni bukan boleh makan semua lembu ni, duit habis makan boleh sekilo, tak sedekah dah. Lepas tu bukan kata lembu, ayam pun berat. Bukan kata ayam, sekor ayam RM5 nak buat dalam tabung pun fikir 8 kali. Bolehkah kita menandingi cinta Nabi SAW, cinta sahabat Nabi? Tak boleh.
Bila sahabat tadi ni masuk-masuk, dia kata, ya Rasulullah, saya dah sedekah 600 ekor unta ni. Saya nak ganti balik satu rakaat, saya nak ganti balik satu rakaat yang saya tak sempat nak sembahyang dengan kamu tadi. Nabi kata, walaupun kamu sedekah 600 ekor unta tu pun, kamu tidak akan mampu menandingi pahala sembahyang jemaah dengan aku. Yang ada pula penyesalan. Yalah, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh tadi pun kita dah dapat lebih besar daripada dunia dan isinya. Tu baru 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggal. Jadi ini tujuan kita belajar tentang ilmu dalail, yang mana Nabi SAW itu sudah ada kaitannya dengan kita semenjak daripada kelahiran Nabi SAW. Kerana apa? Selain daripada bukti mukjizat Nabi SAW itu sebagai bukti Nabi akhir zaman, sebelum kenabian dia ada irhas. Irhas ni apa? Irhas bukti kenabian Nabi SAW. Tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman. Ketika mana lahir, selepas dilahirkan, cerita irhas sangat banyak. Cerita irhas ni bentuk-bentuk yang ajaib, benda-benda yang mencarikan adat banyak berlaku pada waktu ketika kelahiran Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Banyaklah. Antaranya ketika mana dia datang, Nabi dibela oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Sa'ad. Boleh pergi hari ini, perjalanan dia lebih kurang 2 jam setengah daripada Mekah. Boleh tempah van satu ataupun teksi pergi ke perkampungan Bani Sa'ad. Itu tempat Nabi dibesarkan. Bila musim kemarau, tanaman-tanaman kering, dan kemudian binatang-binatang pun kurus kerana tidak ada makanan, air tidak ada. Tapi binatang-binatang keluarga Halimatus Sa'diyah ni gemuk-gemuk dan tanaman-tanaman mereka menghijau. Disebabkan apa? Disebabkan Nabi Muhammad SAW. Sampai orang mai ziarah tak ada sebab lain lah, sebab hampa jaga budak ni lah, datangkan kemurahan rezeki kepada hampa. Selepas 2 tahun Halimatus Sa'diyah bela ni, dia nak bawa balik pulang ke pangkuan Aminah binti Wahb ini, mak Nabi SAW. Pada waktu tu Halimah merayu, kali ini kami minta sungguh-sungguh, kami nak bela anak kamu Muhammad ini, kerana dia mendatangkan keberkatan, kemurahan rezeki kepada keluarga kami. Yang sebelum ni kami ambil upah, tapi hak ni kami nak bela tanpa mengambil upah apa-apa. Kami nak bela je, minta tolonglah, rayu sungguh-sungguh. Aminah pun bila tengok dah rayu sungguh-sungguh, Aminah membenarkan. Benarkan bawa balik anak dia. Bayangkan zaman dulu, lahir tak ada habis pantang, anak tu orang bela 2 tahun tak jumpa anak. Kita zaman lah tak ada lagu tu no. Tak ada. Yang duk ada susah mak ayah lagi mai jaga cucu pula, jaga tengah malam no. Ada. Tu ramai duk ada. Zaman tu dia nak supaya anak mereka membesar di kampung dengan makanan-makanan yang berkhasiat daripada kampung, tak mau bercampur baur dengan masyarakat sangat. Itu adalah zaman dulu. Zaman sekarang ni tak dengar dah orang buat macam tu. Jadi bila dah bawa balik pada untuk umur 3 tahun sampai 4 tahun sampai 5 tahun, berlaku satu bukti kenabian Nabi SAW yang dikatakan irhas itu. Datang malaikat yang menyerupai manusia, tengah Nabi duk main-main dengan kawan-kawan, ialah umur 4-5 tahun, duk main-main lah, macam cucu-cucu kita ni, macam anak-anak kita. Terus dibaringkan belah dada depan-depan orang, bertempiaran lari semua budak-budak.
belah dada, cuci dada, masuk balik dada, masuk balik jantung tu, jahit balik. Pembedahan tanpa bius, tak mati. Lepas tu budak-budak ni, anak-anak termasuk Halimatus Sa'diah pun, anak-anak mereka ni cerita Halimatus Sa'diah jadi bimbang, dan dia pun tak berani nak terus bela anak ini. Dia terus bawa pergi hantar balik kepada Aminah. Dia kata, aku tak berani dah belah, nampak ajaib sangat anak kamu ni, sampai dibelah sampai tak mati pun dia, aku takut dah. Yalah, macam kita hari tengok-tengok orang belah dada nak cuci, nak curi organ dalam kan. Macam tu. Contohlah, takutlah si mak ni, takutlah si tukang pengasuh ni, maka dia dibawa pulang. Dan sebenarnya pada waktu itulah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sudah pun dicop di belakang Nabi. Dicop di belakang Nabi, di antara urat pelikat ni dicop, bukan cop macam kita ambil cop tu pam dia ada satu kulit ataupun isi yang timbul yang tertulis khatam an-nubuwah dan tanda kenabian Nabi Muhammad Rasulullah, tulis di belakang. Betul-betul dengan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah belakang. Jadi apa? Waktu ni umur berapa? Umur 40 kah? Umur 5 tahun. Sebab tu orang yang kata pasal apa sambut maulid, kita tak ada hubungan pun dengan hari lahir Nabi. Sebab apa kita nak sambut? Sebab dia tak belajar ilmu dalail. Sebab itu dia akan memusuhi Nabi. Walaupun pada zahir dia kata kami sayang Nabi, kami cinta Nabi, kami umat Nabi, tapi dia tak belajar ilmu dalail, bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia juga sedang memusuhi dan tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, kena belajar ilmu dalail. Itu ilmu yang kedua. Boleh lagi kan? Baru dua lah. Banyak lagi nak kena ngaji ni Pak Raya lah. Insya-Allah. Itu jika direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh mengkaji tentang kitab-kitab yang disenaraikan oleh para alim ulama, di antaranya Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi, yang kedua Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah oleh Imam Al-Nurasi, dan juga yang ketiga Alamun Nubuwah oleh Imam Al-Asfahani. 3 kitab juga. Ada banyak lagi kitab, tapi saya senaraikan 3 kitab dulu. Ni kalau kita khatam 3 ni, dah ada 6 buah kitab tentang ilmu pengetahuan kita pada Rasulullah, ilmu syama'il dan juga ilmu dalail. Yang ketiga, apakah ilmu yang kita kena belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah ilmu al-khasais. Ilmu tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika nak dibandingkan dengan insan yang lain, dengan nabi-nabi yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa kita belajar ilmu ini? Adalah untuk mengenal pasti keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal pasti keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan dalam masalah ini juga ada orang yang pertikaikan, dia kata pasal apa minta kat Nabi, tak minta kat Allah. Maknanya malam kita nak berselawat kan, na'agisna ya Rasulullah, na'agisna ya Rasulullah kan, kita minta ampun, kita minta pertolongan kepada Nabi. Pasal apa minta kat Nabi? Ini syirik, minta ke Allah lah. Nampak? Sebab dia tak faham tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak faham. Kita hari ni pi bagi salam kat kubur, ada kubur hari ni? Ada. Kita bagi salam macam mana? Bisa bagi kubur kan? Kita bagi salam macam mana kat kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sempoi. Pendek lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paling pendek lah. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu panjang sikit. Assalamualaikum sekalian orang yang
penduduk orang-orang yang beriman. Wa inna insya-Allah, kami pun insya-Allah lahiqun bersama-sama dengan hangpa. Tu baru ingat mati sikit. Kami pun nanti mai duduk dengan hangpa juga. Hari ni hangpa duduk dululah, nanti kami mai. Lebih kurang macam tu maksud dia. Kita bagi salam assalamualaikum. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, assalamualaikum ni dia khitab, berhadapan, berdepan. Bila berdepan maksudnya apa? Hidup dah. Hidup. Orang mati ni dengar kita bagi salam. Cuma kita tak dengar orang mati jawab salam. Kalau dengar orang mati jawab salam, pakai tak pergi gubuk lah kita. Ataupun kita kena ada orang yang tak mati lagi dalam tu. Confirm. Orang mati takkan boleh jawab salam. No? Okey. Kita di hadapan Nabi SAW. Bahkan kita hari ni duk baca selawat di penghujung tahiyat akhir tu. Kita baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Ka tu kamu, macam duduk depan-depan, macam hidup, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hidup. Hidup, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam Quran bersebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati syahid ni, mati jalan Allah ni, orang tu mati bahkan mereka hidup, kamu yang tidak mengetahui. Maksudnya apa? Nabi hidup. Nabi mendengar apa yang kita minta kepada Nabi, Nabi dengar. Dan itu adalah tentang khasa'is. Itu adalah tentang kelebihan, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Bila kita belajar bahasa ilmu ini, dia akan membantu kita untuk mendalami lagi makna syahadah, makna penyaksian kita bahawa sesungguhnya memang Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita akan meletakkan sungguh-sungguh kepercayaan kita. Kita akan letakkan sungguh keimanan kita bila kita belajar bahasa khasa'is ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena belajar. Kalau tidak, kita akan menafikan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau masuk dalam neraka terpadam habis semua neraka. Neraka tidak haram untuk membakarnya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada asar, apa yang ada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat tidak akan terbakar api neraka. Ialah kita ini dengan perasaan cinta sahaja. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dengan cinta saja kita sudah mampu bersama dengan Nabi dalam syurga. Itu khasa'is, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasa'is ini yang kita kena belajar. Dan tidak ada hadis yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hadis yang disebutkan oleh Nabi tentang cinta boleh bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini duk belajar ilmu syama'il, duk belajar ilmu dalail, duk belajar ilmu khasa'is. Ini adalah untuk cinta. Kita nak cinta. Pengetahuan itu akan mendatangkan cinta, daripada cinta itu akan mendatangkan ittiba'. Dan itulah yang menjadi asas kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Kita kalau nak dibandingkan dengan cinta para sahabat, jauh, sangat-sangat jauh. Kita tak mampu untuk menandingi, tapi kita kena belajar. Dalam ilmu ini saya senaraikan juga 3 buah kitab. Yang pertama kitab Al-Khasa'isul Kubra oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dan yang kedua kitab Tahzibul Qasa'is An-Nabawiyah oleh Syekh Abdullah At-Talidi, dan yang ketiga Ghayatus Sul
fi Qasa'isur Rasul oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah ta'ala. 3 kitab juga. Kalau kita boleh mendalaminya satu persatu. Dah ada berapa dah? Dah ada 9 buah kitab. 9 boleh ke ni? 9 banyak juga no. Dan yang keempat, ni kita tulis ringkas. Dah sampai ke 10 dah. Baik. Yang keempat, ilmu yang kita dituntut untuk belajar adalah ilmu al-fadail. Ilmu tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasa'is tadi keistimewaan yang ada pada Rasulullah. Fadail ini adalah kelebihan anugerah yang Nabi terima, kelebihan-kelebihan jika nak dibandingkan oleh nabi-nabi yang lain, Nabi dapat lebih, permintaan Nabi tak pernah ditolak. Dan Nabi SAW tidak banyak meminta semasa kehidupan Nabi. Tujuannya adalah Nabi SAW menginginkan permintaan yang utama, iaitulah memberikan syafaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita nak membincangkan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya rasa tak sempat untuk kita nak senaraikan. Tapi ilmu fadail ni juga akan memperkukuhkan kefahaman kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kedudukan yang tersangat tinggi dan istimewa. Sebab itu kita akan mengagungkan sungguh-sungguh. Bila ilmu ini kita tak belajar sungguh-sungguh, menyebabkan kita akan rasa Nabi ni macam orang lain, sama macam orang lain. Kita tak berasa nak sebut nama dia, kita tak berasa nak sanjung, kita tak berasa nak buat kenduri. Di atas kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak berasa nak berbelanja lebih sikit untuk kita sambut Maulid Rasul. Kita tak berasa macam tu. Sebab apa? Disebabkan kita tidak mengetahui kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza kalau di Kelantan, saya pernah belajar di Kelantan satu ketika dahulu, boleh dikatakan tiap-tiap rumah buat maulid. Tiap-tiap rumah buat maulid. Lagi dia panggil, dia buat kenuri buat maulid, baca berjanji sikit, al-jannatu wa na'imuha, baca berjanji sikit, betul, buat kenuri sallallahu alaihi, berdiri ramai macam dulu punya style lah. Ini kita ada buat qasidah. Hak tu lah dulu orang panggil berjanji. Lama lah tak dengar orang berjanji lah. Nanti kok kidah boleh buat pertandingan berjanji. Sama. Dia tempit tu keluar orang. Sebab apa? Dulu, zaman dulu menzahirkan rasa cinta Nabi dengan berjanji dan berselawat ke atas Nabi, buat kenduri. Ini adalah sebahagian daripada kelebihan yang ada, yang telah disebutkan oleh para alim ulama. Antara kitab yang boleh kita baca tentang fadail ini ialah kitab Ahadis Al-Muntahaq ataupun Al-Ahadis Al-Muntaqah fi Fadail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dipilih tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu taala. Ini adalah ulama yang terkemudian, yang merupakan guru besar dalam bidang hadis di bumi Maghrib dan juga di bumi Mesir, dan kebanyakan ulama-ulama hari ini yang ada kebanyakannya berguru dengan beliau. Di antaranya mufti Mesir yang lepas, beliau juga sezaman dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, yang beliau sendirilah, Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari ini mengiktiraf ulama Indonesia ini sebagai musnidud dunia, sebagai musnid, sebagai orang yang menghimpunkan sanad seluruh dunia. Itu di antara orang yang hebatlah di dalam ilmu hadis.
Dan juga dalam kitab yang lain Jawahirul Bihar Nafi Fadail Nabi Al-Mukhtar oleh Syekh Yusuf An-Nabahani juga. Ini adalah ilmu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ilmu fadail, ilmu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua kitab yang disenaraikan. Jadi ada berapa dah? Ada 11 buah kitab. Ada 11 buah kitab. Dan yang kelima, ilmu kelima, boleh membawa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu sirah. Ilmu sirah. Sirah ni banyak kitab. Ilmu sirah ni dia akan detail daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ceritanya, umur 10 buat apa, umur 15 buat apa, umur 20 tahun buat apa, umur 25 buat apa, umur 30 buat apa, umur 40 buat apa. Lepas tu umur 50 buat apa, 53 buat apa, sampai umur 60, sampai umur 63 wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu persatu. Sebenarnya kalau kita menelusuri kehidupan Nabi 63 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, kehidupan Nabi sebagai Rasul. Baki hidup Nabi 1 sampai 40 itu, lebih kurang 39 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan detail oleh sejarawan dunia ataupun ahli-ahli sejarah yang boleh dibaca satu persatu. Antara yang kitab paling ringkas, Ad-Durus wal Ibar, kitab Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah. Kat tu dia bagi simple, nipih ya. Terjemah pun nipih ya. Boleh baca, boleh tahu satu persatu. Lepas tu boleh naik sikit kitab Rahiqul Maktum. Lepas tu boleh naik sikit kitab Sirah An-Nabi An-Nabawiyah oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Banyak kitab sirah ni saya rasa sangat popular diajarkan pada kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya. Cuma kita nak baca tak baca, cuma kita nak mengaji tak mau mengaji. Itu. Sirah ni dia pergi detail. Dan pada waktu itu kita akan rasa sangat mencintai Nabi kerana apa? Kita dah melalui satu persatu ilmu tentang syama'il, ilmu tentang khasais, ilmu tentang dalail, ilmu tentang fadail. Dah lalu semua ni. Lepas tu kita pergi kepada sirah, dan itu pada kemuncak kita akan tahu detail satu persatu perjalanan Nabi SAW. Boleh tak kita letak satu azam? Satu azam pada hari ini. Kebetulan saya pun datang ke sini. Kita sama-sama berazam kita tidak akan mati, melainkan ni bukan nazar, berazam. Kena ada usaha, berazam sungguh-sungguh sebelum kita mati, kita sempat membaca kesemuanya tentang Nabi satu persatu. Satu persatu. Baca, menghayati, baca, membayangkan, baca, cuba memahami, sampai kita boleh merindui, sampai kita boleh menitiskan air mata kerana bacaan kita, pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Al-Quran, selepas daripada pembacaan yang wajib kepada kita, benda wajib yang kita kena buat, jangan buat benda lain, baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat tu kena ada dah dia punya senarai list pendek kepada kita untuk kita menelusuri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itulah yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan adalah maklumat yang kita sampaikan dan kongsikan, dan mudah-mudahan tercetus sedikit semangat untuk kita ini mencintai Nabi dengan lebih rapat lagi, dengan lebih rapat lagi, untuk kita membaca, mengaji, cari guru, berusaha, bersungguh-sungguh untuk kita memantapkan kefahaman kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah.
Jadi tanda kita mencintai Nabi ini dengan kita boleh membantu ma'had yang baru akan dibina, insya-Allah, cawangan Kidaf, saya dimaklumkan begitu, di Tanjung Minyak, Melaka. Dan insya-Allah kutipan untuk dana pembangunan. Jadi tuan-tuan boleh sumbang, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang ada mak bagi duit semua beli benda apa di belakang tu, jangan beli lagi, boh duit dan tabung tu lagi, minta duit kat mak contoh. Jadi insya-Allah kutipan ini akan dikhususkan untuk pembangunan ma'had baru di Tanjung Minyak, Melaka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala, kalaupun kita tak boleh nak membina, kita tak boleh nak mengasaskan sebagaimana Ustaz Jafri kita, kesungguhan beliau dalam membangunkan untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada masyarakat, tapi kita boleh sumbang duit. Duit tu akan menjayakan tujuan yang mulia ini. Cuba bayangkan, kalaulah pemimpin kita satu hari nanti, pemimpin kita jadi Perdana Menteri ini keluaran daripada Kidaf, keluaran daripada kompleks Darul Faidin, yang hafal Quran, yang mengaji agama, yang tahu cinta pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak dia nak belanja apa bila dia jadi Perdana Menteri? Agak-agak dia nak buat apa bila dia jadi Perdana Menteri? Sudah tentu berlaku perubahan yang drastik dalam kehidupan masyarakat kita. Bila Perdana Menteri, dia ada fikrah Islam. Bila Perdana Menteri, dia ada latar belakang Islam yang kuat. Tapi itulah sebenarnya proses. Dengan tertubuhnya ma'had-ma'had begini, dengan tertubuhnya institusi macam ni, insya-Allah saya yakin dan pasti satu hari, satu masa yang akan datang, tak tahu ma'had mana, tak tahu tempat mana, mungkin Darul Faizin sebahagian daripadanya yang akan menyumbangkan hakim, yang akan menyumbang pemimpin-pemimpin negara, yang akan menyumbang pengawal penguat kuasa, yang akan jadi ketua polis negara, yang akan jadi mufti, yang akan jadi apa-apa, semua yang akan jadi besar, orang besar di antara pemimpin-pemimpin kita ni di kalangan orang yang ada agama yang kuat. Waktu itu kelebihannya kepada siapa? Kepada kita masyarakat yang masih lagi hidup pada waktu tersebut. Ni parlimen mengundi nak dekat lah. Dengan tak mengundi, kena mengundi. Itu sebahagian daripada tanggungjawab kita. Dia tak apa Ustaz, malas saya dengan politik ni. Depa buat teruk kata malas. Kalau benda malas-malas tu, kita tanggunglah akibatnya. Kan Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbi fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa hak lihat benda mungkar, dia kena ubah, kena tegah dengan tangan. Yang ada kuasa lah, kita ada apa, tak ada kuasa apa. Kalau tak mampu tak apa, dengan lidah. Tapi siapa nak dengar cakap kita? Kita buh dekat status Facebook pun, seorang nak like pun payah, kan? Seorang nak like pun payah. Lah kali tengok, 5 minit ni, 10 minit tak ada siapa like, lah kali dia like sendiri. Siapa nak dengar cakap kita? Tapi kita boleh mengubah dengan hati. Kita boleh benci dengan hati. Dan hati itu diterjemahkan dengan apa? Pi pangkah. Pi pangkah. Hak mana yang kita berkenan dengan pangkah, berkenan dengan pangkah. Hak yang kita berkenan kita pangkah, yang kita tak berkenan tu jangan bagi sokongan. Itu Allah Taala akan hitung, Allah Taala akan kira, Allah Taala akan berikan pahala kepada kita. Ni ada belum muslimat pun ada kutipan, insya-Allah. Jadi dipersilakan dan boleh kita bantu-bantu, dan insya-Allah dikabarkan ini adalah pembangunan
selagi mana pembangunan itu didiami oleh pelajar-pelajar, pembangunan itu dimanfaatkan untuk tujuan ilmu dan amal, pembangunan itu dilakukan untuk penyebaran agama, selama itulah kita akan mendapat pahala yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekali itu dahulu saya minta maaf di atas segala kekurangan, dan insya-Allah semoga perjalanan majlis hari ini sampailah petang nanti dan sampai malam nanti berakhir dengan baik, dan kita yang hadir mudah-mudahan tergolong di kalangan orang yang sangat-sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah harapan kita dan itulah keinginan kita dan itulah harapan kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir kita akan dikurniakan cinta dan juga kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdina wahdi qaumana fa innana la na'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Taiba, ya Taiba, ya dawwal ayyana ashtaqna lik wal Amin.